Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Pengujian Indikator Pembangunan Bandar Warisan Lestari di Malaysia. Dalam kegairahan semua pihak untuk mencapai Agenda 2030, telah timbul satu kesedaran baru tentang kepentingan terhadap warisan budaya dalam mendepani arus pembangunan moden. Dalam SDG pada matlamat ke-11 menyebutkan tentang kelestarian bandar dan komuniti, iaitu untuk meningkatkan pembandaran inklusif dan mampan di semua negara di samping mengukuhkan usaha untuk mengekalkan dan melindungi warisan budaya dan alam semula jadi di dunia. Dan UNESCO sebagai sebuah badan yang bertanggungjawab terhadap warisan budaya telah mengadakan satu konvensyen warisan dunia 1972 dan hasil daripada konvensyen ini telah dikeluarkan satu senarai yang dinamakan World Heritage List, senarai di mana semua tapak-tapak warisan di dunia diwartakan supaya ianya dikekalkan dan tidak boleh dikacau ganggu. Termasuklah beberapa tapak yang terdapat di Malaysia seperti di Georgetown, Bandaraya Melaka, Green Ride dan Lembah Bujang. Selain daripada tumpuan terhadap pemeliharaan, UNESCO juga memberikan tumpuan terhadap kelestarian bandar warisan. Kesungguhan usaha pembangunan bandar warisan lestari telah ditunjukkan dengan pelbagai pelan tindakan sama ada di peringkat global ataupun tempatan. Jikalau kita lihat di peringkat global, adanya International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, ICCROM, International Council on Monument and Site, ICOMOS, Kesatuan Pemeliharaan Alam Sekitar Antarabangsa, IUCN dan juga Piagam Venice. Dan di Malaysia adanya Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta Kerajaan Tempatan 1976, Kanun Tanah Negara 1965 dan Akta Pengambilan Tanah 1990. Semuanya ini adalah merujuk kepada usaha pengekalan dan kelestarian warisan budaya. Namun menjadi permasalahan ialah pelbagai indikator telah diperkenalkan di seluruh dunia berkaitan dengan pembangunan bandar warisan lestari. Tetapi apakah indikator yang sesuai untuk digunakan dalam konteks bandar warisan di Malaysia? Oleh itu, kajian ini dilakukan untuk menguji tahap kesesuaian indikator dan sub-indikator yang telah dibangunkan berdasarkan kajian lepas dalam konteks bandar warisan di Malaysia. Metodologi dan kawasan kajian. Pendekatan yang digunakan ialah kajian tinjauan, kaedahnya ialah kaedah kuantitatif, instrumen kajian ialah borang soal selidik dan analisis kajian ialah menggunakan analisis deskriptif. Dan kajian ini merupakan kajian rintis yang dilakukan di Bandar Kajang melibatkan 100 orang responden. Hasil daripada sorotan kajian lepas telah berjaya mengeluarkan 5 indikator dan 15 sub-indikator pembangunan bandar warisan lestari. 5 indikator iaitu yang pertama, indikator ekonomi ataupun kemakmuran ekonomi, yang kedua, kesejahteraan sosial, ketiga, kesejahteraan alam sekitar, 4, warisan budaya dan 5, peranan komuniti dan governance. Daripada 5 ini dipecahkan lagi kepada 15 sub-indikator, yang mana sub-indikator untuk kemakmuran ekonomi iaitu pertumbuhan ekonomi, aktiviti perniagaan dan mobiliti manusia. Untuk indikator kesejahteraan sosial, kemudahan asas, keselamatan dan ketenteraman awam, perhubungan dan utiliti. Bagi kesejahteraan alam sekitar, subnya hanyalah 2 iaitu kesihatan persekitaran dan guna tanah. Bagi indikator warisan budaya, subnya ialah warisan ketara, warisan tidak ketara, pemeliharaan dan pemuliharaan dan juga pemeliharaan
Dan indikator terakhir iaitu peranan komuniti dan governance, terdapat 4 sub iaitu pengurusan persekitaran, pengurusan pelancongan, pengurusan risiko, penglibatan komuniti. Dan daripada sub-sub inilah dibentuknya item-item untuk dijadikan sebagai soalan dalam borang soal selidik yang diedarkan kepada responden. Hasil daripada analisis data daripada responden dapat dikeluarkan nilai perkali alfa sebagaimana yang tertera di dalam jadual ini. Menurut Muhammad Sulaimanson dan Saleh 2013, nilai perkali alfa yang baik adalah antara 0.70 sehingga 0.90 dan kajian ini menunjukkan nilai perkali alfa yang paling tinggi ialah 0.974 iaitu untuk indikator peranan komuniti dan governance dan nilai paling rendah iaitu 0.45 bagi indikator kesejahteraan alam sekitar. Dan nilai perkali alfa untuk semua kelima-lima indikator ini berada dalam kelompok yang dicadangkan oleh Muhammad Sulaimanson dan Saleh 2013. Untuk pengujian tahap pula, secara rankingnya kita dapat lihat setelah kajian rintis dilakukan di Bandar Kajang, indikator yang berada pada ranking paling lestari di Bandar Kajang ialah indikator kemakmuran ekonomi, iaitu dengan purata min 3.608 dan indikator yang paling kurang lestari ialah indikator kesejahteraan alam sekitar dengan hanya purata min sebanyak 2.813. Dan ini menunjukkan bahawasanya kelima-lima indikator ini sesuai digunakan dan diaplikasikan di Malaysia. Instrumen yang dibentuk berdasarkan 5 indikator ini, berdasarkan 5 indikator dan 15 sub-indikator ini boleh diaplikasikan dan sesuai untuk digunakan di dalam pengukuran kelestarian bandar warisan di Malaysia. Hal ini kerana nilai perkali alfa dan ujian tahap dilakukan menunjukkan keputusan yang baik sebagaimana yang dicadangkan oleh pengkaji-pengkaji lepas. Akhir sekali, kajian ini akan menjadi permulaan kepada kajian lanjutan berkaitan dengan pengukuran kelestarian bandar warisan di seluruh Malaysia. Sekian.